Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya, saya muliakan dan saya hormati Tuan Nazir dan seluruh jawatankuasa masjid. Yang saya muliakan dan saya hormati urustia pengajian muslimah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah petang ni muka surat berapa kita ya? Okay, 119. Daripada 119 perenggan yang paling atas saja. Okey, baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi bicara tentang perbahasan tauhid amali. Ya, tauhid yang kita hayati secara penghayatan hati kita, ataupun kita hidup dalam setiap saat, setiap waktu, hati kita sentiasa merujuk kepada Allah, menghayati hidup dengan Allah. Cuma oleh kerana kita baru membahaskan sifat yang keenam, iaitu sifat wahdaniyah, maka bicara kita ialah di bawah tajuk keesaan Allah, semuanya adalah dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Baik, muka surat 119 sambungan daripada perbahasan itu, setelah mereka dikembalikan kesedaran oleh Allah. Yang ni saya kena baca sikit berkaitan dengan perenggan yang pertama. Di sana orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka menghayati suatu makna keesaan yang sangat mendalam pada penyaksian mata hati mereka kepada Allah. Mereka tenggelam dalam lautan syuhud ahadiyah. Apa maksudnya? Perasaan mereka tenggelam dalam menyaksikan keesaan Allah, lalu menghayati keagungan pada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Setelah itu mereka lebur, atau dalam bahasa lainnya mereka fana dalam hadrah ilmiah dengan menyaksikan bahawasanya pada hakikatnya semua sebelum kewujudan mereka dan makhluk-makhluk yang lain, yang wujud hanya dialah Allah yang Maha Esa. Baik. Ada orang di luar sana yang sudah berada pada satu maqam yang disebut arif billah. Mereka ni mengenal Allah. Bagaimana mereka mengenal Allah? Salah satunya keadaan diri mereka ni, jiwa atau hati mereka sentiasa menyaksikan Allah. Apa makna jiwa dan hati mereka menyaksikan Allah? Perasaan mereka. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa lagi, apa yang mereka sedang berinteraksi dengan apa sekalipun, semuanya jiwa dan hati kita merasai mereka berinteraksi dengan Allah. Kalau kita duduk dengan orang yang mengenal Allah, wali-wali Allah ni, dia nampak zahirnya dia berbicara dengan kita. Nampak zahirnya dia berniaga, dia pun juga berniaga. Nampak zahirnya dia sedang mengajar. Ni wali-wali Allah ni. Kita ni tak ada lah kan. Kita ni wali apa? Wali nikah. Itulah. Takut-takut kata ini wali je. Tak ada. Nak jadi wali boleh. Jangan pernah mengaku dan merasai diri itu wali. Tapi kalau kita duduk dengan wali Allah, zahirnya mereka mengajar, zahirnya mereka berbicara dengan kita, zahirnya mereka bermuamalah macam biasa, tapi jiwa dan hati mereka kepada Allah, dengan Allah. Bahkan ada waktu-waktu tertentu mereka ni tenggelam perasaan mereka kepada Allah. Salah satu mereka merasai bahawa seluruh yang wujud ini pada hakikat sebenarnya
Dia hanyalah menunjukkan kepada wujud Allah. Dan wujud Allah itulah wujud yang sebenarnya. Hidup kita ni, kewujudan kita ni sekadar diwujudkan oleh Allah. Baik. Iaitu sambungan dia. Muka surat 119 tu. Setelah mereka dikembalikan kesedaran oleh Allah. Allah Ta'ala ni dia begini. Dia nak kita ni hanya memandang dia. Dia nak kita ni hanya merasai tentang kewujudan dia, kebesaran dia. Tapi di saat orang ni, kalau dia sentiasa rasa perasaan dia sedemikian, mungkin kadang-kadang dia tergendala atau tertangguh atau terabai tanggungjawab dia sebab dia ada keluarga, dia ada anak-anak, dia ada kehidupan. Maka ada waktunya Allah kembalikan balik perasaan itu supaya dia hidup dengan kehidupan dia. Allah ni Maha Penyayang. Ya, Allah ni Maha Pemurah. Macam contoh kita ni lah, kita solat. Solat ni sebenarnya Allah nak apa? Allah nak suruh seluruh tumpuan kita hanya kepada dia. Tapi kadang-kadang dia bagi juga pada kita, kalau solat itu dapat ni, solat tu dapat ni. Kenapa Allah bagi tahu begitu? Contoh solat duha dapat murah rezeki. Akhir sekali kita solat duha sebab apa? Sebab Allah ke sebab nak murah rezeki? Dah berbelah bahagi dah kita. Siapa yang bagi tahu murah rezeki? Allah juga bagi tahu melalui nabinya. Kenapa Allah bagi tahu begitu? Sebab Allah sayang pada kita. Ya, Allah nak lihat kita ni hidup sebagaimana biasa, tapi hati kita dengan Allah. Sebab tu ada orang yang walaupun sudah tenggelam perasaan dia hanya kepada Allah, kerana sememangnya hidup ni tentang Allah, hidup ni adalah dari Allah, hidup ni juga akan kembali kepada Allah, maka seluruh pertengahan antara datang dan kembali itu seluruhnya untuk Allah, maka seluruh untuk Allah. Tapi tak, setelah mereka dikembalikan kesedaran oleh Allah untuk kembali merasai wujud diri mereka dan makhluk yang lain, lalu Allah tetap memelihara syuhud mereka kepada hadrah ilahiyah, iaitu di sisi ilmu ketuhanan Allah. Sehingga pandangan syuhud, penyaksian mata syuhud ni ada satu istilah, kalau nak catat sikit kan. Syuhud ni ialah penyaksian hati kepada Allah. Itu istilah dia. Macam kita sebut asyhadu, aku bersaksi. Kenapa sebut bersaksi? Kerana penyaksian itu dia hadir dalam hati kita. Jadi hubungan kita dengan Allah ni hubungan hati. Salah satu hubungan hati kita kepada Allah, hubungan tauhid. Iaitu hati ini merasa. Apa makna hati? Rasa. Okey, cepat catat tak? Tadi ada orang komen tadi masa, tapi saya tak buat live tadi kat Masjid Negeri, Tuan Haji buat live kan, ada orang komen. Dia kata, ustaz ni tak ada lampu merah. Dia kata, lampu hijau je, jalan. Dia kata, sempat nak kejar. Dia cakap, tuan-tuan ni, kalau saya terlalu laju sangat saya bercakap, dan saya memang terasa, saya pun, kenapa yang laju sangat ni, nak ke mana ni sebenarnya ni? Tapi dah datang kan. Datang, saya cakap je lah. Saya tak fikir apa yang saya cakap. Dah dia nak cakap macam tu, saya pun cakap lah. Cakap. Lepas tu kadang-kadang orang, dia tak sempat nak tulis. Benda-benda macam ni, dia ada benda yang kadang-kadang tak payah tulis. Faham. Rasa, okey, rasa. Okay, ya? Ke tak boleh? Nak kena tulis juga, takut lupa. Kita ni salah satu sebab lupa. Tak apa, jangan risau. Ya, minta dengan Allah, ya Allah, mintalah apa yang aku belajar, aku faham ya Allah. Dan mintalah apa yang aku belajar, ada benda-benda yang patut aku ingat ya Allah. Dia belajar ni tak semua benda kena ingat tau. Kau nak ingat semua? Tak perlu. Ada benda yang kita kena ingat, benda yang kita, contoh dah saya bawa contoh ilmu tajwid. Ada orang kata, ustaz tak ingat lah. Saya kata, bila tak ingat tu? Ya dah sekarang lah. Sekarang tak perlu ingat. Habis ilmu tajwid bila nak kena ingat? Masa baca Quran. Masa memasak tak payah ingat. Ni duduk tengah memasak nak ingat juga. Nun mati jumpa orang. Tak payah ingat. Masa duduk memasak je lah. Masa membasuh je lah. Habis bila nak kena ingat? Masa duduk baca Quran tu lah. Satu lagi masa ustaz soal. Tu kena ingat lah. Kalau tidak tak boleh nak jawab. Tapi yang ilmu ni tak apalah. Ya, kadang-kadang saya ilmu ni kan kita mengajar, tapi mungkin saya ni agak laju sikit. Jadi kalau saya laju sikit, tolong perlahankan. Ustaz, ulang balik. Jadi salah satu daripada apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan ialah ada di sana ada satu istilah yang merujuk kepada hati tentang bab ketuhanan, syuhudul qalbi. Apa makna syuhudul qalbi? Penyaksian hati kepada Allah. Kepada apa? Kepada keesaan Allah. Salah satunya penyaksian hati kita terhadap keesaan Allah. Bahawa seluruh apa yang kita tahu ini, yang kita lihat adalah dari Allah. Termasuk diri kita. Dan seluruh yang kita lihat dan diri kita ini akan sampai satu saatnya akan kembali kepada Allah. Itu salah satunya. Apa tu? Rasa hati.
Dan rasa hati ni dia makin bertambah, dia makin bertambah. Okeylah insya-Allah ya. Baik. Tetapi baik, maka setelah perasaan itu dah mendalam, bahkan kita tenggelam dalam perasaan itu, Allah Ta'ala sedarkan kita kembali untuk kita berinteraksi dengan diri kita dan berinteraksi dengan orang-orang sekeliling kita. Walau bagaimanapun betapa Allah itu, dia memelihara dan dia masih menjaga penyaksian hati kita kepadanya, sehingga pandangan syuhud mereka iaitu menyaksikan wujud makhluk sangat terkait dengan pengaruh kekuasaan Allah. Kekal walaupun jasad mereka di tengah-tengah kesibukan alam musyahadah. Ni alam ni banyak ya, ada yang dinamakan alam musyahadah. Alam musyahadah ni alam benda yang nampak kita lihat sekarang ni. Termasuk kita lihat diri kita. Ada satu lagi alam yang dinamakan alam yang kita tak dapat lihat. Alam malakut. Contoh roh. Roh kita sendiri pun kita tak pernah nampak. Pernah nampak roh? Roh kita lah. Yang nampak roh orang tu tak tahulah kan. Tu baik. Bersama-sama makhluk. Itulah di antaranya. Baik, mereka menunaikan kehambaan kepada Allah dengan penghayatan. Setelah itu, setelah perasaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah dan Allah kekalkan perasaan keesaan Allah dalam hati dan jiwa kita, akhir sekali Allah sedarkan balik untuk kita berinteraksi dengan sekeliling kita, maka mereka menunaikan kehambaan kepada Allah dengan penghayatan bahawasanya dirinya adalah daripada Allah. Setelah itu, tahap ini baru merasakan, sangat-sangat merasakan, sentiasa merasakan bahawa diri kita tidak lebih daripada Allah. Diri kita bukan daripada diri kita sendiri, bahkan adanya kita bukan kita adakan kita sendiri, hidupnya kita bukan kita hidupkan diri kita sendiri, bahkan seluruhnya ini dari Allah. Dia masalah salah satunya, orang ni lalai kerana dia lupa dirinya ni dari mana lupa. Dia tak ingat. Dia rasa dia adalah dia. Ikut saya. Diri saya. Ikutlah saya nak buat apa pun. Kadang-kadang cuba kadang-kadang di luar sana tu, cuba tegur dia. Kita tegur dia, kenapa you tak solat? Kenapa you tak tutup aurat? Dia akan cakap kat kita balik, ikut I lah, diri I. Apa you nak sibuk? Dia rasa diri dia adalah diri dia. Kalau dia cakap macam ni, kenapa you tak tutup aurat? Ikut I lah, I kan dari Allah. Mudahlah kita jawab. Allah lah yang suruh tutup aurat. Yelah. Yelah apa? Dah dari kita ni dari Allah, akan sampai satu ketika pun kita akan balik jumpa dengan Allah. Allah akan tanya tak kita? Kenapa tak tutup aurat? Kenapa tak solat? Apa lagi? Kenapa mengumpat orang? Kenapa duk sibuk pasal diri orang? Kenapa hina orang? Kalau kita tahu kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka ketika itu kita akan sedar siapa diri kita. Kita akan menginsafi apa yang perlu sepatutnya kita lakukan. Kalau kita berdosa, kita taubat. Kalau orang tegur, kita terima. Okay, kalau orang ingatkan kita terima kasih pada dia. Terima kasihlah awak ingatkan saya. Terima kasih puan. Terima kasih tuan ingatkan saya. Saya kadang-kadang saya lupa. Ini salah satunya. Tapi ada orang ni dia jawab semata. Ya, okeylah you jaga diri you, I jaga diri I. Kubur kita kan lain-lain. Yalah, I pun tak nak masuk dalam kubur you. Ya ke? Kan kita nak jawab, nak bertekak pula dengan dia. Tak ada masuk kita nak bertekak dengan dia. Tapi itulah jawapan. Jadi kalau orang tegur kita jangan cakap lebih-lebih. Terima kasih tuan ya. Terima kasih ingatkan saya. Saya tahu saya ni dari Allah. Satu hari nanti pun saya akan kembali pada Allah. Tapi nak sampai ke tahap ini ni, ialah kita berinteraksi dengan keesaan Allah. Baik, mereka terus melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam masa yang sama juga turut menghayati dengan perasaan yang hakiki bahawa setiap ketaatan yang dikerjakan itu juga adalah anugerah daripada Allah. Bahkan orang-orang yang melakukan ketaatan, kemuncak ketaatan. Ya, kita pernah dengar. Tapi yang ini minta saya ulang lagi sekali lah. Kalau kita terima, kita tak terima, kita diam je lah. Mana di sana kita dengar kisah-kisah yang disebut oleh orang-orang para salafus salih. Mereka malam-malam 1000 rakaat satu malam. Satu hari sekali mereka khatam Quran. Ribuan zikir mereka baca satu hari. Ribuan istighfar satu hari. Ya, tapi walaupun mereka sampai ke tahap itu, mereka masih merasakan bahawa bukan mereka yang kuat melakukan ibadah, bukan mereka yang rajin melakukan ibadah, tetapi itu adalah anugerah daripada Allah. Kerana apa? Kerana memang kita dari Allah. Maka segala apa yang kita miliki hari ini, kekuatan kita, apa lagi? Kesihatan kita, kecerdikan kita, apa saja pun semua dari Allah, bukan dari diri kita. Sebab itu kita tak akan sombong. Allah bagi kita cerdik tak kat mana pun, kita tak akan sombong.
Dan kita tak akan memperbodohkan orang, sekalipun memang kita cerdik orang tu memang bodoh. Ya ke? Ke memang orang tu yang cerdik kita yang tak berapa cerdik. Sedap aja kata. Tapi juga ada contoh. Contoh memang kita kecerdik kan. Contohlah kan. Memang yang kawan kita tu memang agak bodoh sikit lah kan. Kita tak akan tetap membodohkan dia. Bahkan kita merasa diri kita yang bodoh. Kenapa? Kerana hanya orang bodoh membodohkan orang. Betul. Kerana orang hina yang menghina orang. Orang mulia, dia takkan hina orang. Jadi kalau dia mulia, ada orang depan dia hina, kenapa dia nak hina orang yang hina walaupun dia sekalipun dia mulia? Mana dia juga hina. Apa lagi? Orang yang buruk hati, orang yang busuk hati, yang menyangka orang itu orang ini buruk, busuk dan sebagainya. Kalau hati dia baik, dia tak akan menyangka orang dengan sangkaan yang tak baik. Betul ya? Kalau dia nak cakap apa? Dia baik. Kemudian dia nak kata orang tak baik. Kalau dia baik, kenapa dia duduk mengata orang? Tu dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok, dalam apa tu? Duk cakap orang ni, tak orang ni, orang ni. Baik, dia baik sangat ke? Duk cakap orang ni ahli neraka. Dia dah ahli syurga ke? Okey ya dah? Yang tu tak nak catik tu ya? Tak ada, yang tu tak payah catik lah. Okey, baik. Allah. Jadi sebenarnya kita ni walau sebaik mana pun jangan kita rasa sombong, walau ketaatan kita setinggi malaikat pun tak payah kita rasa bangga, kerana semua tu dari Allah. Dia yang mengagunahkan. Macam pagi hari ni kan. Hari ni kita boleh datang ni sebab kita rajin ke apa? Saya rajin mengaji ustaz, tu yang saya datang hari ni. Saya tak pernah miss ustaz. Ya, saya rajin. Tak, Allah yang izinkan kita datang. Hari ni nampak macam orang baru-baru. Hari ni bukan orang baru nampak. Salah juga. Baru datang ke tak tahu, saya pun tak ingat. Sebab kadang-kadang saya tak ingat nama, tapi saya ingat ni dah lama ni, ni baru datang ni. Ada yang dah lama tak datang ada juga. Alah, ustaz. Ya. Nak tanya soalan? Tak ada. Okey. Ada juga yang datang lepas tu tak datang. Ke mana pergi tak tahu. Tak adalah, okeylah tuan-tuan, ada masa kita datang. Tapi sebenarnya itulah bukti bahawa kita datang ni bukan kerana diri kita. Hari ni Allah bagi lapang masa dia, Allah bagi izin kepada kita, Allah bagi sihat. Itulah kita sampai. Kalau harap kat kita, baik duduk rumah. Lagipun ada live ni kan, masjid ni buat live ni. Tengok je lah dalam live tu. Ramai tu duduk tengok live tu, tak datang-datang. Ni. Yang tu Haji tu lagi ramai ratus-ratus orang. Tak adalah, memang sebenarnya ada yang jauh. Ada yang jauh. Atas permintaan, bagus jugalah ya. Tajuk apa dah kita ni ya? Tajuknya bahawa segala apa yang kita lakukan sebaik mungkin atau ketaatan setinggi mana pun anugerah dari Allah. Bersyukurlah. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan aku orang yang taat ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak menjerumuskan aku dalam kemaksiatan ya Allah. Terima kasih pada hari ini ya Allah, Engkau izinkan kaki aku dapat melangkah. Ya, aku ada masa untuk aku datang ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur. Terima kasih itu syukur. Terima kasih bahasa Malaysia. Syukur itu bahasa Arab. Baik, alam ini merupakan tanda yang atas sikit tu. Mereka turut menghayati bahawasanya hanya kepada Allah. Bukan setakat sesuatu itu dari Allah, mereka juga menghayati dengan perasaan hati mereka bahawa hanya kepada Allah mereka kembali serta sentiasa merindui pertemuan dengannya. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Allah ni, kita cerita sekarang ni ialah kedudukan orang yang mengenal Allah. Dan kalau boleh kita suatu hari nanti kita minta Allah, ataupun hari ini pun kita minta rezeki daripada Allah, di saat kita sedang belajar tentang sifat-sifat Allah, Allah izinkan kita untuk kita mengenal Allah. Dan bila mana mengenal Allah, kita tahu saya ni dah kenal ke belum Allah ni? Macam ni dah kalau orang yang mengenal Allah. Dia merasakan bahawa dirinya dari Allah, dia merasakan bahawa segala apa yang dia miliki anugerah Allah, bahkan suatu hari nanti dia akan kembali kepada Allah. Bahkan dia sangat merindui pertemuannya dengan Allah. Puan-puan ada rasa rindu tak pada Allah? Kena ada, wajib ada rindu. Sebelum ada rindu, kena ada cinta. Maka cinta tu wajib. Surah At-Taubah ayat 24. Saya tak nak baca lagi lah, banyak kali dah saya baca. Surah At-Taubah ayat 24. Wajib ada cinta dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kenapa? Kerana cinta Allah tu suatu benda yang wajib. Kerana apa? Kerana kita dari dia dan kita akan kembali kepada dia. Sebagaimana kita cinta dan sayang pada mak dan ayah kita, kenapa? Kerana kita adalah darah daging dia. Tak akan mungkin kita membenci bahawa kita adalah itu mak dan ayah kita.
Dan mak dan ayah kita tu dari siapa? Dari Allah. Maka kita menciptakan. Baik, kita mengenal Allah pula dengan siapa? Dengan Rasulullah. Kita tak akan mengenal Allah tanpa Rasulullah. Kita tak akan beribadah kepada Allah tanpa Rasulullah. Maka kita kena cinta pada Rasulullah. Dan kita kena ingat bahawa hidup ini untuk mencintai Allah dan Rasul memerlukan pengorbanan. Memerlukan sebuah perjuangan. Kenapa? Kerana kita ada musuh yang akan menghalang kita, namanya syaitan dan iblis. Maka sebab tu kena ada 3 cinta dalam hati kita. Pertama, cinta Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah. Yang ketiga, cinta berjihad, berjuang di jalan Allah. Untuk sentiasa berada di atas jalan Allah. Apa jalan Allah? Islam. Kerana hanya dengan Islam yang akan menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul dalam redha Allah, dalam rahmat Allah. Maka salah satu bila mana ada cinta kepada Allah, mesti ada rindu. Tak akan mungkin cinta tanpa rindu. Banyak kali saya ulang. Maka salah satu rindunya apa? Rindu untuk bertemu dengan Allah. Allah. Moga-moga Allah meletakkan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati anak cucu kita, zuriat kita, ya puan-puan sekali, bahawa ada rasa cinta yang mendalam kepada Allah, kepada Rasul, kepada perjuangan di jalan Allah, dan ada kerinduan yang bersangatan dalam hati kita untuk bertemu dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, alam ini merupakan tanda bagi keesaan Allah, di mana kesemuanya kembali kepada perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah. Okay, alam yang kita lihat ni, dengan pokoknya, dengan gunung ganangnya, dengan lautan yang luasnya, dengan apa? Dengan awan yang segala-galanya yang kita lihat alam ini, ya, termasuk diri kita pun, kita ni salah satu alam tau. Kita duk tengok alam langit, alam dunia, alam apa lagi? Ada alam-alam tumbuhan, alam binatang. Kita nampak depan mata kita, kita lupa kita ni salah satu alam. Ni, alam manusia. Maka seluruh alam ini kembali kepada Allah, tanda keesaan Allah. Apa makna tanda keesaan Allah? Hanya Allah saja pencipta. Ya. Ni, alam yang kita lihat ni, dengan binatang yang melata, dengan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, segala-galanya, dengan lautan yang luas, dengan ikan, segala apa yang adanya dengan diri kita ni, merupakan tanda keesaan Allah. Apa makna tanda keesaan Allah? Hanya Dia sahaja yang mencipta. Selain Dia tak mampu mencipta. Ya. Tengok dia cipta nyamuk tu kan. Nyamuk tu. Ada berapa mata nyamuk? Nyamuk ada berapa mata? 1. Berapa? 100. Dia ada 100 mata tau. Nyamuk tu. Patut dia nampak kita tidur malam dengan selimut lagi. Dia nampak tempat nak cari kaki ada sikit-sikit kita jumpa juga dia. Oh subhanallah. Dia ada pisau boleh toreh. Dia ada ubat apa? Macam-macam ubat dia letak kat atas. Sebab tu mula-mula tak sakit. Dia seduk sampai kenyang, dia tinggal baru sakit. Dia ada ubat bius tu. Subhanallah, itu baru nyamuk. Dan kita pula dengan nyamuk seekor tu pun tak kena raya masuk hospital kita. Habis apalah hebat sangat kita ni. Yang nak sombong sangat kan. Kadang-kadang kena nyamuk Aedes tu, doktor pun tak boleh buat apa. Puan pernah kena denggi? Pernah? Saya pernah. Dahsyat kena denggi ni rupanya. Saya pernah kena denggi satu ketika tu. Duduk hospital. Masa nak tidur tu tak tahulah, tak boleh nak tidur. Kemudian bila mana tidur pula, dia mimpi. Mimpi pula, dia mimpi dalam mimpi. Rupanya ada betul lagu mimpi dalam mimpi tu. Betul kan? Mimpi satu. Dalam mimpi tu, tidur, mimpi lagi. Dalam mimpi yang kedua tu pula, tidur lagi, mimpi lagi. Kemudian nak bangun, ya Allah tak boleh macam ni barangkali. Yang orang kejut kita. Kita rasa kita sedar, tapi kita tak sedar lagi. Sebab dia sedar satu tahap, dia sedar satu tahap. Ya, kemudian pemikiran pula dia bawa. Ni baru nyamuk seekor gigit kita. Dia bawa pemikiran kita entah ke mana, kita nak tarik balik pemikiran tu. Kadang-kadang rasa, dah gila ke aku ni? Rasa, dia macam tu. Sakit tak payah cerita lah, berdenyuk sana, sakit sini. Kemudian ada satu kali masuk dalam tandas, nak basuh muka je. Basuh muka kena air, ketar, macam nak jatuh, nak pengsan. Macam ni kena nyamuk seekor. Lepas tu Allah suruh solat, tak nak solat. Degil. Apa tak? Allah suruh taat, tak nak taat. Allah suruh buat itu, tak nak buat ini. Macam-macam dunia ni. Sebab tu kita kata bahawa seluruhnya kita nampak ni, seluruhnya adalah bukti Dia lah yang mencipta. Sebab itulah hebat yang Dia cipta. Walaupun sekecil pun.
Itu nyamuk boleh nampak. Kuman 2 tahun kita. Ya. Kuman yang tak nampak tu. Lepas tu punya kita takut nak solat. Duduk jarak-jarak. Takut yang benda yang tak nampak ini lagi pelik. Nyamuk tu ada juga bunyi sikit-sikit, ada juga nampak. Ni langsung tak nampak ni. Jauh sikit, jauh sikit. Kita tengok boleh jauh sikit. Kita takut kat siapa? Takut kat dia ke? Takut kat mana? Kita bukan takut kat jemaah yang sebelah. Kita takut kepada kuman tu. Habis mana kuman tu? Tak tahu. Takut dengan benda tak tahu. Oh, kalau tak nampak takut. Allah yang tak nampak tak takut. Allah kan tak nampak juga. Kuman tak nampak juga. Mana hebat Allah dengan kuman? Tak payah ceritalah. Kuman tu yang kita gerun begitu rupa tu pun dia yang cipta. Itulah. Maknanya yang kita bincang hari ini ialah seluruh perasaan kembali kepada dia. Jangan lagi kembali kepada diri kita ada kepada selain dia. Itulah tauhid. Itulah keesaan kepada Allah. Mengesahkan Allah. Okey, saya ulang balik. Alam ini merupakan tanda bagi keesaan Allah. Di mana kesemuanya kembali kepada perbuatan-perbuatannya. Dalam arti kata yang lain, alam maujud adalah tanda bagi perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Semua ni dicipta oleh Allah. Sedangkan perbuatan-perbuatan Allah adalah daripada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Allah, apa dia Allah? Allah adalah Tuhan yang maha kuat. Nama dia apa? Al-Qawi, yang maha kuat. Sifat dia apa? Al-Qudrah, ada kekuasaan. Maka dengan kekuatan Allah, dia bernama Tuhan yang maha kuat, dan dia juga ada sifat kekuasaan Qudrah, maka dialah yang mencipta segalanya ni. Allah apa lagi? Dia ada sifat iradah, berkehendak. Maka seluruh yang berlaku ni dengan kehendak dia. Tak ada pun dengan kehendak kita. Bahkan berapa banyak kehendak kita tak tertunaikan, apa? Tak termasuk dalam kehendak Allah. Maka apa yang berlaku ke atas diri kita, itulah kehendak Allah. Maka kalau kita tahu kita dari Allah, kita akan kembali pada Allah, maka ikut je lah kehendak Allah. Jangan pandai-pandai nak ikut kehendak sendiri. Apa kehendak Allah? Allah cipta kita, Allah suruh kita hidup sebagai seorang Muslim. Allah cipta kita, Allah suruh kita beribadah kepada Allah. Allah cipta kita, Allah suruh tak kenal, ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala, ini wajib, ini sunat. Jangan buat tak tahu. Jangan ikut suka kita. Kenapa? Kita pun dari Allah, kita akan kembali kepada dia, dia akan soal kita satu persatu. Baik, nama-nama dan sifat-sifatnya adalah daripada zat Allah itu sendiri. Ini ingat lagi saya cakap dulu. Kenal Allah ni ada 4. Kenal pada zat, kenal pada sifat, kenal pada nama, kenal pada perbuatan. Okey. Macam mana nak kenal Allah? Kenal pada zat Allah, kenal pada diri Allah. Kenal pada sifat-sifat Allah yang sekarang kita duk belajar. Kenal pada nama-nama Allah. Kan nama Allah tu 99 tu. Kita kena belajar juga biar kita kenal. Kemudian kenal pada perbuatan-perbuatan Allah. Mana tahu perbuatan Allah? Segala ciptaan-ciptaan Allah ni ada perbuatan Allah mencipta. Maka di saat kita tengok pokok, kita tengok apa saja depan mata kita, diri kita ni, kita pun ingat bahawa dialah Tuhan yang maha pencipta. Al-Badi' antara nama dia yang mencipta. Apa makna Al-Badi'? Tuhan yang mencipta, yang tidak ada contoh sebelum daripada ni. Sebelum ni tak ada siapa pun yang mencipta bumi. Dialah Tuhan yang mencipta bumi. Ada sebelum ni dah ada bumi dah? Tak ada. Allah lah. Sebelum ni ada langit? Tak ada. Sebelum ni ada manusia? Tak ada. Maka dialah yang menciptanya. Itu Al-Badi'. Maka segala yang Allah cipta ni menunjukkan kepada dia adalah Tuhan yang bernama pencipta. Dia mencipta ni pula dengan sifatnya yang berkuasa. Maka seluruh perbuatannya, sifatnya, namanya pada dirinya, pada zatnya. Itu maksud dia ya. Sebab tu akan datang kita mungkin akan belajar, dia panggil tauhid. Tauhid ini dibahagikan kepada tauhid kepada perbuatan Allah, mentauhidkan kepada nama-nama Allah, mentauhidkan kepada sifat-sifat Allah, dan mentauhidkan kepada zat Allah. Kesimpulannya, mentauhidkan Allah. Pada Allah itu ada nama, pada diri Allah itu ada sifat, pada nama dan sifat itu menzahirkan perbuatan Allah. Sebenarnya satu je. Bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah, bukan tauhid asma' sifat. Bukan, tauhid itu ialah kepada Allah. Tapi Allah itu ada sifat. Maka mentauhidkan sifat Allah pada diri Allah, bukan pada selain daripada Allah. Okey, hari ini kita akan bincangkan datang. Okey, boleh. Inilah syuhud taraqqi. Kalau kita belajar bab syuhud, dia banyak. Yang tadi kita jumpa tadi syuhud ahadiyah. Yang ni syuhud taraqqi.
Tak apalah, ini sekadar istilah dulu. Nak bagi tahu bahawa apa makna syuhud taqwa taraki? Penyaksian kita terhadap Allah yang terus meningkat. Daripada melihat seluruh alam ini hasil perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni pula adalah daripada nama-namanya yang pencipta. Daripada nama-nama ini terbit daripada sifat-sifatnya yang memiliki kehendak, memiliki ilmu, sifat kudrah. Seluruhnya sampai kepada Allah. Dalam diri seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapat ma'rifatullah. Ini Allah pilih. Mana-mana orang yang Allah ingin pilih menjadi orang-orang yang digelar arif billah, maka orang itu akan diberi satu persatu supaya dapat merasai peningkatan terhadap penyaksian kepada keesaan Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak sebelum kita pindah tajuk yang lain? Paling kurang kita kena minta dengan Allah. Pertama minta faham. Ya Allah, aku belajar hari ini tentang keesaanmu ya Allah. Berilah kami faham ya Allah tentang bagaimana mengesakanmu. Dan keesaan Allah itu ialah perlu kita rasa, bukan sekadar kita faham. Saya banyak kali saya ulang ya. Akal, Allah bagi akal untuk faham. Ada satu lagi Allah bagi hati untuk rasa. Faham bahawa seluruhnya ini dari Allah. Tak ada satu benda pun bukan dari Allah. Kerana dialah yang mencipta segala-galanya ini. Ya? Tapi kalau ada yang lain menciptanya, mungkin dari yang lain atau dari dia. Tak. Ada Allah saja pencipta. Selain Allah itu makhluk. Apa makna makhluk? Yang dicipta. Itu Ustaz tu pencipta tu. Pencipta telefon, pencipta kereta. Ya. Pencipta telefon, pencipta kereta, pencipta itu, pencipta ini. Dia sendiri pun tu dicipta oleh Allah. Ya? Silakan Pak. Ada kawan? Ya. 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 Dia akal kan? Dia akal. Kalau Allah tu adil, okey. Kenapa orang Islam saja masuk syurga? Kenapa dia tak masuk neraka? Kenapa dia tak ditakdirkan masuk Islam untuk masuk syurga? Baik, ada jawapannya ada, kadang-kadang jawapan akal. Baik. Bila mana Allah cipta kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala ni memberi kepada kita beberapa perkara. Ada satu, kalau saya sebut dengan cara mudah beginilah. Ada satu kiasan, sebut kiasan dulu. Contoh, pelajar universiti. Ni ada satu kisah yang disebut. Pelajar universiti, ada satu pelajar ni, dia pergi belajar, kemudian dia daftar dengan pihak pendaftaran. Maka dia jadi sah sebagai pelajar universiti. Ada seorang tu dia pergi belajar, dia pergi curi-curi belajar. Tak curi-curi belajar. Bila mana habis 4 tahun, siapa yang layak dapat sijil? Maka yang layak dapat ijazahnya ialah yang daftar tu secara rasmi. Yang tu belajar juga tapi tak daftar secara rasmi, maka dia tak layak. Walaupun dia belajar sampai habis juga. Itu satu. Jadi salah satunya ialah Allah, dia nak masukkan kita ke syurga ni. Kerana apa? Allah nak masukkan kita ke syurga dengan syarat kita ni jadi hamba kepada dia. Kita ni jadi orang yang beriman kepada dia, percaya kepada dia. Syurga tu kan milik dia. Maka apa makna beriman kepada Allah? Percaya kepada dia. Iman tu percaya. Jadi kita ni percaya kepada Allah sehingga kita sanggup menjadi hamba kepada Allah. Maka itulah keadilan Allah memberi syurga kepada kita. Ada satu lagi, dia dicipta oleh Allah. Dia tahu tak dia dicipta oleh Allah ke dia jadi sendiri? Cuba tanya dia. Dia kena tanya dia, you tahu tak you ni dicipta oleh Tuhan? Okay? Kena tanya dia juga. Sebab dialog kan, kita dialog. You dicipta oleh Tuhan ke you jadi sendiri? Kalau dia cakap, I juga dicipta oleh Tuhan. Kalau you dicipta oleh Tuhan, kenapa you tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan? Kalau you percaya pada Tuhan, apa bukti you percaya pada Tuhan? You kena jadi hamba Tuhan lah. Bila mana jadi hamba Tuhan? Macam nak jadi hamba Tuhan? Kena jadi Muslim lah. Apa makna Muslim? Seorang yang berserah kepada Tuhan. Itu Muslim. Kita faham apa makna Islam kan? Islam itu dia ada 3 perkataan.
Islam ni kena ada 3 perkataan pada diri kita. Apa makna Islam? Pertama, al-istislam, menyerah diri kepada Allah. Serah diri kita pada Allah. Apa maksud? Jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba kepada selain Allah. Baik, setelah kita serah diri kita kepada Allah, perkataan kedua ialah al-khudu', tunduk dan patuh pada Allah. Kita serah diri kita pada Allah tak? Ya, serah diri kita pada Allah. Mana bukti? Kita nak jadi hamba Allah. Tak nak jadi hamba selain Allah. Okey. Mana bukti kita nak jadi hamba Allah? Khudu', tunduk dan patuh kepada Allah. Allah suruh solat, solat. Allah suruh tutup aurat, tutup aurat. Allah suruh puasa, puasa. Yang ketiga, apa makna Islam? Al-inqiyad. Inqiyad ialah mengikat diri dengan peraturan-peraturan Allah. Itu inqiyad. Mengikat diri dengan seluruh peraturan Allah. Ataupun dalam bahasa lain, dengan hukum hakam Allah. Maka ada 3 perkataan ini pada diri kita. Kita disebut Muslim. Iaitu yang beragama Islam. Maka bila mana kita sudah beragama Islam, berarti kita nak jadi hamba Allah. Kenapa nak jadi hamba Allah? Sebab kita beriman pada Allah. Kenapa kita beriman pada Allah? Sebab kita sudah percaya pada Allah. Maka itulah layak Allah mengadili kita, memberi syurga pada kita. Jadi kalau kita tanya you tahu tak you siapa cipta you? Kalau dia kata Tuhan, kalau Tuhan yang cipta you yakin tak? Okey, you yakin, you kena jadi hamba kepada Tuhan Allah. Bila mana you jadi hamba kepada Tuhan, you kena ikut perintah Tuhan. Ketika itulah Tuhan akan bagi sesuatu yang sebagaimana yang Allah bagi pada orang Islam. Itu satu jawapan. Kalau you sendiri yakin Tuhan cipta you, kepada you tak nak jadi hamba kepada Tuhan, maka itulah keadilan Tuhan bahawa tak bagi you syurga. Sebab you sendiri tak percaya pada Allah. Dia sendiri tak percaya pada kita, kemudian dia nak minta sesuatu daripada kita. Logik tak? Ni kita cakaplah sembang-sembang dengan dia. You tak percaya tak pada I? Saya tak percaya. Lepas tu dia pun datang-datang minta tolong. Tolong apa? Tolong kita bawa dia ke mana-mana. Sama lah tadi. Dia tak percaya pada Tuhan. Kemudian dia suruh Tuhan letak dia dalam syurga. Dia sendiri pun tak percaya pada Tuhan. Kan? Dia tak percaya pada dia. Kemudian dia datang, boleh tak tolong? Tolong apa? You kan tak percaya pada I. Tu apa tu? Apa tu? Dia tak percaya kat kita. Kemudian dia minta tolong kita. Kemudian dia kata dia tak percaya. Ni apa masalah dia ni? Masalah bukan pada Tuhan, masalah pada diri dia sendiri. Yang kedua, kenapa Allah tak takdirkan dia masuk Islam kan? Alah, you kan dah tahu Islam tu kan. Kenapa you tunggu lagi takdir? You masuk aje lah. Kita dah tahu dah tempat tu. Ya, tempat tu okey, tempat tu selamat. Kemudian nak tunggu takdir supaya ada orang masukkan kita ke situ. Masuk aje lah. Kenapa you tunggu takdir? Kenapa Allah takdirkan I masuk Islam? Kenapa you tunggu lagi takdir? You kan dah tahu, masuk aje lah. Okay. Ataupun kita jawab pada dia, you boleh fikir sekarang kan? Mana you cuba fikir, Allah Ta'ala ni, dia ujian, hidup ni ujian. Ada orang Allah uji, dah masuk Islam, Allah uji, keluar balik. Ada orang Allah cipta kafir, daripada kafir masuk Islam, sampai mati Islam. Akak kena sebut macam tu. Ya. Jadi you, okey, mungkin Allah takdirkan you diuji dengan hidup, memulai hidup ni dengan bukan Islam. Tidak beriman. You masuk je lah. Berapa ramai dalam Islam tu sendiri murtad, keluar balik. Jadi hidup ni atas pilihan kita. Kadang-kadang kita boleh memilih. Walaupun ada orang lahir kafir, tapi dia boleh buat pilihan untuk masuk Islam. Berapa ramai orang kafir dah memeluk Islam. Dan berapa ramai pula orang Islam yang keluar daripada Islam. Jadi apa maknanya di situ? Pilihan diri sendiri. Untuk kita diletak di syurga atau di neraka. Jangan salah pada Tuhan. Boleh insya-Allah ya? Okeylah. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita terus muka soalan 121. Qudrah. Kita mula berbicara soal sifat berkaitan dengan qudrah. Apa makna qudrah? Kalau kita terjemah biasa di situ, kekuasaan. Kita baca ya. Apa arti? Allah berkuasa untuk menjadikan perkara-perkara mungkin jika dia menghendakinya. Baik, salah satu istilah kepada makhluk. Ingat lagi ya, saya kata makhluk ni dia banyak istilah. Makhluk, apa makna makhluk? Yang dicipta. Alam pun makhluk. Mungkin dekat sini.
Mungkin ni ialah sesuatu yang harus ada, yang harus tiada. Boleh ada, boleh tak ada. Jadi Allah berkuasa untuk menjadikan perkara-perkara yang boleh ada dan boleh tiada jika dia menghendakinya. Jadi kita ni makhluk. Salah satu ciri makhluk, boleh ada dan boleh tiada. Kita ada pun tak apa, kita tak ada pun tak apa. Itu makhluk. Jangan kata kita ni mesti ada, wajib ada. Jadi Allah Ta'ala dia boleh, kalau kita nak tukar bahasa pun boleh. Allah berkuasa untuk menjadikan perkara-perkara ataupun menjadikan makhluk-makhluk jika dia kehendaki. Dia juga berkuasa untuk meniadakan perkara-perkara yang mungkin jika dia menginginkan. Itu kekuasaan Allah. Dia boleh nak cipta satu benda, dia boleh tak nak cipta. Yang dia dah cipta tu pun, dia nak tiadakan balik pun boleh. Itulah Allah tu menunjukkan betapa dia berkuasa. Ini merupakan sifat yang azali, iaitu sifat yang tiada permulaan bagi sifat kudrah Allah. Allah sedia berkuasa. Mustahil, itu kena ada dalam pemikiran kita. Mustahil, apa makna mustahil? Tidak mungkin, tidak boleh diterima akal. Mustahil, Allah tidak bersifat dengan kudrah. Ya, Allah tidak bersifat dengan berkuasa, mustahil. Kerana apa? Dialah yang maha berkuasa dalam mencipta seluruh kewujudan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Mustahil Allah tidak berkuasa. Kerana apa? Kerana seluruh makhluk yang kita lihat ini, termasuk diri kita, dialah yang menciptanya. Kenapa? Kerana setakat ini tak ada siapa yang mengaku dia mencipta. Hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain dia. Yang lain bukan Tuhan. Tu kita kata satu-satunya Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Yang mengaku dia mencipta. Contoh dia cipta kita kan. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Wahai manusia, kami yang cipta kamu. Setakat ni tak ada manusia yang dia mengaku dia mencipta manusia. Kerana dia pun sendiri pun dicipta. Tak ada manusia yang mengaku dia cipta alam. Alam ini saya cipta. Mana dulu you dengan alam? Saya kalau nak tahu tuan-tuan, saya lah yang cipta bumi ni. Hai. Elok je dia mengaku. You dengan bumi mana dulu? Yalah bumi dululah. Habis yang you mengaku you cipta, mana boleh yang dicipta datang kemudian, pencipta datang dahulu, yang mencipta datang kemudian. Ni maknanya orang ni, ni orang kelentong, kaki tipu. Gitulah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal pun tak mengaku dia cipta bumi dan langit. Syaitan, iblis yang jahat tu pun tak pernah buat pengakuan bahawa dia yang mencipta alam ini. Jadi siapa? Takkan dia jadi sendiri. Allah lah yang mengaku. Itulah yang dikatakan bahawa Allah maha berkuasa mencipta seluruh makhluk ini. Baik, ada satu lagi yang benda yang mustahil yang kena letak dalam pemikiran kita. Mustahil pertama, mustahil Allah tidak berkuasa. Kerana seluruh makhluk ni dia yang cipta. Mustahil yang kedua, mustahil juga ada sesuatu yang berlaku di luar daripada kekuasaan Allah. Ini kena ingat juga. Segala yang berlaku ni masih dalam kuasa Allah. Tidak berlaku sesuatu itu di luar daripada kuasa Allah. Contoh di Palestin tu kan. Berpuluh-puluh tahun umat Islam di Palestin dibunuh oleh Yahudi laknatullah ni. Jadi kita pun terfikir balik. Allah ni tak boleh buat apa-apa ke? Tak. Allah masih lagi boleh melakukan segala-galanya. Allah nak matikan semuanya kat situ. Boleh matikan Israel, Yahudi. Allah boleh matikan sekaligus. Allah benamkan mereka dalam bumi sekaligus. Tapi kenapa tak? Kerana Allah masih lagi dalam kawalan dia. Dan Allah nak tengok, dia nak buat apa? Silakan dulu. Buat dulu. Sebelum Allah bakar dalam neraka selama-lama. Sebab ada satu istilah, baginda Nabi menyebut, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada satu perkataan tu. Kalau kamu nak buat, sila kamu buat. If'al ma syi'ta kama tadinu tudan atau kama qala Nabi. Nabi kata apa? If'al ma syi'ta. Kalau kamu rasa nak buat benda, sila. Sebagaimana apa yang kamu buat, sebagaimana itulah kamu akan dibalas. Lepas tu kadang-kadang orang jahat ni kan, dia tak perasan. Seronok dia buat jahat kat orang, seronok dia tipu orang. Apa ni ya? Dah rimuh dah. Sebut 2-3 kali Yahudi kena rimuh. Haji kena juga je. Okey, Haji tak apa yang ni. Kita peduli apa? Kalau buat live ni. Sebut Yahudi 2-3 kali, dia rimuh. Itulah TikTok. Geng-geng Yahudi semua sekali. Lagi sekali. Astagfirullah. Allahu Rabbi.
Engkau kena bakar semua dalam neraka tu. Oh, tegas sikit kan. Okey, sila habis-habis kat sini. Ada 10 minit lagi. Jadi mustahil juga, saya kadang-kadang nak gelak juga kan. Subhanallah. Mustahil juga sesuatu itu berlaku di luar kekuasaan Allah. Mana dalil? Kita tengok muka surat tu. Sebut lembu pun tak boleh. Sebut Yahudi pun tak boleh. Aduh, letih. Oh, memang dia ada robot dia. Robot apa, AI ke apa? Dia ada robot dia, ada perkataan tertentu. Kita cakap zap, dia block. Kita tak apa, kita yang duduk kat rumah lah ni. Siapa suruh duduk kat rumah tak datang kan? Ada yang jauh-jauh, ada yang Brunei, ada yang Sabah. Dia dah yang minta supaya kita buat live, tak dapat datang kata dia. Baguslah, ada semangat nak mengaji. Tapi puan-puan waktu lah, kalau puan-puan duk menjual dalam TikTok kan, jangan sebut benda-benda, kena belajar. Saya baru ni ada jumpa seorang lawyer tu, dia perjelas pada saya, jangan sebut ni, jangan sebut ni, jangan sebut ni. Habis apa nak mengajar apa, jangan sebut. Kan? Mengajar apa? Allah Rabbi. Okey. Silakan. Tak apa. Tak apa. Saya tak masuk Palestin tak apa. Janji saya boleh masuk syurga. Tak penting sangat pun masuk Palestin. Yang penting masuk syurga. Kalau dia duduk kat Palestin tu pun, yang Yahudi tu pun masuk neraka. Buat apa? Dah nanti yang Haji pula kena. Kesian kat Haji. Kau dah kena dah. Okey, bagus. Masuk kat Tuan Haji. Mutiara ilmu ya. Terima kasih Tuan Haji. Usaha dakwah Tuan Haji, alhamdulillah. Ya memang betul tu. Betul, kita selalu sebut tu kan, memang tak boleh masuk. Saya pun tak nak masuk. Saya nak masuk syurga. Mana tadi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Muka surat 122. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala, di atas, kulli, setiap, syai'in, sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Kalau terjemah mudah, sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang menyebut tentang Al-Asma'ul Husna. Di mana di antara nama-nama Allah ialah Al-Qadir, yang maha berkuasa. Ni dalil ya, ni dalil. Sebab salah satu syarat untuk kita dianggap, atau bukan dianggap, salah satu syarat untuk kita dilayakkan digelar orang yang arif billah. Ya. Kita tidak akan layak menjadi orang yang mengenal Allah kalau kita tidak ada dalil, tak tahu dalil. Allah berkuasa tak? Berkuasa. Yakin tak? Yakin. Mana dalil? Ustaz tu cakap. Tu kita dikira orang yang ikut-ikut. Nasib baik ustaz tu cakap betul. Kalau ustaz tu cakap tak betul, kita pun ikut juga. Ikut je lah. Dah ikut kan. Jadi kita kena tahu dalil. Mana dalil? Ayat tadi lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat tu panjang, tapi dia ambil yang keratan akhir tu. Ingat yang tu sahaja. Mana Allah bersifat, mana dalil Al-Quran Allah bersifat dengan qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Suratul Baqarah 148. Baik. Sifat-sifat perbuatan, sifat-sifat perbuatan iaitu af'al, dan perbuatan Allah adalah daripada sifat qudrah. Okey, baik. Saya dah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar sifat Allah, dia bahagi dua. Kalau kita belajar tentang sifat Allah, dia bahagi dua. Pertama, sifatuz zat. Sifatuz zat, sifat yang menjelaskan tentang zat Allah. Itu sifatuz zat. Sifat yang menjelaskan zat Allah. Sifat yang menjelaskan zat Allah. Yang kedua, sifatul af'al. Yang ni, sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan Allah. Sifatul zat dengan sifatul af'al. Baik, sebelum saya baca di sini, saya berjelaskan sedikit. Sifat zat, sifat yang menjelaskan zat Allah, dia adalah menjadi syarat ketuhanan, nama dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tulis sifatul zat, dalam kurungan tulis syarat ketuhanan. Apa maksud?
sifat-sifat yang menjelaskan zat Allah ini, itu adalah merupakan syarat melayakkan ketuhanan Allah. Ataupun bahasa apa, kadang-kadang saya takut juga salah bahasa, minta maaf ya. Allah tu Tuhan. Nak jadi Tuhan kena ada sifat ketuhanan, itu maksud dia. Sebab tu manusia-manusia dia jangan mengaku Tuhan. Kenapa? Kalau nak mengaku Tuhan kena ada sifat ketuhanan. Jadi yang kita duk mengaji ni, sifat 20 ni, itu dah sifat yang melayakkan ketuhanan Allah. Dia, Allah adalah Tuhan. Kenapa Allah tu Tuhan? Kerana Allah memiliki sifat ketuhanan. Itu maksud dia. Salah satu sifat ketuhanan Allah, kudrah. Berkuasa. Bagaimana kuasa Allah? Tanpa sempadan, tanpa halangan, tanpa berhajat kepada bantuan. Itu baru Tuhan. Okey ya? Ni mengaku Tuhan. Dahlah duduk kat besut. Kata duduk kat langit. Tuhan apa? Kerajaan langit. Kerajaan langit apa? Kat besut. Dahlah duduk kat besut. Rumah orang buat. Kenderaan orang bagi. Ni Tuhan apa? Maknanya dia tak ada sifat ketuhanan. Sekarang ada lagi tak? Sekarang tak tahu dah. Dah tak ada dah. Kenapa tak ada? Mati. Tuhan apa mati? Tuhan kan Al-Hayyul La Yamut. Dia Tuhan yang maha hidup yang tak mati-mati. Itu sifat ketuhanan nama dia. Jangan mengaku Tuhan kalau tak ada sifat ketuhanan. Dahlah tak handsome. Ya. Kalau handsome tu okey sikit lah kan. Tuhan tu kan Jamal. Cantik. Kerana yang cantik melahirkan sesuatu yang cantik. Yang indah menzahirkan sesuatu yang indah. Okay? Tapi yang tak tahannya, dahlah tak cantik, ramai pengikut. Rugi ikut yang tak cantik. Ayah pin. Ayah pin. Moga-moga dia dapat sempat bertaubatlah di akhir umur dia. Cuma kita duk sebut-sebut dia sebab dia pernah melakukan sesuatu yang tak sepatutnya dia buat. Sebab dia mengaku Tuhan sedangkan dia tak ada sifat ketuhanan. Baik, yang kita nak belajar ni sebenarnya kita sedang belajar sifat ketuhanan. Wujud, kidam, baqa, sampailah sekarang kita duk belajar kudrah. Baik, daripada sifat kudrah Allah itu dia ada sifat perbuatan. Dengan kuasa Allah, apakah sifat perbuatan Allah? Mencipta. Jadi, saya ulang balik. Sifat perbuatan ialah sifat-sifat Allah yang menunjukkan perbuatan Allah. Contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman, dia adalah nama Allah. Tetapi nama itu menunjukkan sifat dia. Pemurah. Sifat pemurah itu, itulah sifat perbuatan. Dia memberi dengan kemurahan dia. Boleh faham tak? Dulu kita menulis sini kan? Boleh? Tak ada? Tak apa. Baik. Sifat perbuatan itu ada pada nama Allah. Nama itu ada sifat. Daripada sifat yang terbit daripada nama itu, dia, contoh Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Ya, nama Allah. Nama yang menunjukkan apa? Nama yang menunjukkan sifat pemurah. Dengan murahnya Allah itu, Allah memberi kepada kita segala. Allah itu Ar-Rahim, penyayang. Namanya Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang. Daripada nama itu ada apa? Ada sifat kasih sayang. Dengan sifat kasih sayang itu, maka dia menyayangi kita. Dengan apa dia sayang pada kita? Dia tunjukkan segala-galanya. Dia siapkan syurga untuk kita. Dia siapkan kenikmatan syurga. Itu bukti kasih sayang dia. Samalah yang lain-lain yang nama dia 99 itu. Jadi kalau kita nak tahu di mana kita nak boleh faham sifat perbuatan Allah, pada 99 nama-nama Allah. Pada zahirnya dia menunjukkan nama dia, pada hakikatnya dia adalah menunjukkan sifat dia, sifat perbuatan dia. Dengan nama dan sifat perbuatan itulah dia memberi kepada kita, dia menyayangi kita, dia menyantuni kita, dia maha lembut dengan kita. Al-Latif. Al-Latif itu Tuhan yang maha lembut. Tahu perasan tak? Betapa Allah ni lembut sangat dengan kita. Kita ni kau kira-kira dah buat dosa berapa banyak dah. Dah lah banyak. Ulang yang benda yang sama pula tu. Daripada dulu lagi sampai sekarang. Tak berhenti-henti mengumpat. Okey ya? Yang kaki umpat tu lah. Yang hasad dengki dengan orang. Daripada dulu sampai sekarang. Tak hilang-hilang perasaan hasad dengki. Dah banyak dah dosa yang sama kita buat. Tapi Allah tetap sayang pada kita. Dia masih beri kita hidup. Dia masih beri kita rezeki. Berapa ramai orang di luar sana tak solat?
Daripada muda sampai sekarang tak solat. Dah lah tak solat tu satu hal. Berjudi lagi. Kalau kita kata dia tu tak solat aja, dia tak solat, berjudi tak, minum arak tak, main perempuan tak, cuma tak solat aja. Okeylah sikit ya. Jangan jawab. Mana ada okey. Tak okey lah. Tapi bagaimana pula dah lah tak solat, berjudi pula, minum arak lagi, main perempuan lagi, tipu orang lagi, hina orang lagi. Apa benda dia ni? Tapi dia masih hidup. Allah bagi dia hidup. Dia dapat harta. Kaya-kaya daripada kita nak banding dengan kita. Apa lagi? Sehat pula tu. Mana bukti? Makan banyak. Kita makan sikit pun dah sakit perut dah. Contohnya kan. Dia boleh makan banyak. Happy pula dia. Oh, happy duk berhibur sana, berhibur sini. Murahnya Allah. Tak perasan? Lembutnya Allah. Tak perasan? Kita ni kalau kita berkuasa, ni kan kita bincangkan tajuk berkuasa. Kalau kita berkuasa menghidup dan mematikan, orang degi-degi dengan kita. Dia ni kan aku tarik dia kan. Tarik apa? Tarik. Manusia ni tak payah tarik rezeki, tak payah tarik harta. Tarik nafas aja. Habis. Stop. Biar dia hembus, dia tak boleh tarik. Tu bagi tarik. Biar dia hembus. Dia nak hembus banyak mana pun. Tarik tak boleh. Pensan situ lah. Biar dia bersensan 5 minit. Nak mengumpak sangat. Ataupun kalau dia mengumpak, biar berdenyuk semua gigi-gigi dia yang atas yang bawah tu. Kan? Tapi Allah tak. Ada Allah Pak? Tak. Subhanallah. Itulah Allah. Tak apa, kita berhenti situ dulu insya-Allah ya. Kita sambung lagi. Ni nak khatam dah ni. Alhamdulillah, syukur ya. Tinggal 1/3 lagi. Tak sampai ni buku kita ni. Sikit lagi khatam lah. Alhamdulillah. Setakat tu dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala sayyidina